Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, tahniah kerana anda sudah pun sampai ke video ketiga. InsyaAllah, insyaAllah. Saya akan dedahkan kepada anda kesalahan nombor 3 yang biasa ramai orang lakukan supaya anda tak buat kesilapan yang sama dan anda boleh cari jalan untuk capai impian yang anda nak capai. Sama ada untuk kehidupan ataupun perniagaan anda. Seperti biasa, sebelum saya explain apakah itu RY, saya akan sharekan kepada anda satu kisah yang saya sendiri lalui. Ready guys? InsyaAllah. Baik, kisah ini berlaku ketika saya mula buat bisnes. Kemudian bisnes tu meningkat. Kalau tak silap saya, kejadian ni berlaku hampir 9 tahun yang lepas. Masa tu, pada tahun 2010, saya mula bisnes balik. Alright. Lepas saya graduate daripada universiti, saya start buat bisnes. Alhamdulillah, meningkat. Satu masa, bisnes yang saya lakukan itu tiba-tiba mengalami masalah. Cuba teka apa masalah dia. Mungkin anda pun tahu masalah dia apa. Confirm, masalah orang bisnes ni adalah masalah jualan. Betul tak? Jualan tak capai, jualan tak dapat apa yang saya nak, tak capai sale yang saya jangkakan. Sampai level saya tak boleh bayar kereta, tak boleh bayar rumah sewa pun tak boleh bayar, dan saya terpaksa daripada duduk di Kuala Lumpur, saya terpaksa balik ke Kelantan. Saya Alhamdulillah asal daripada Kelantan, balik dekat rumah mak. Sebab apa? Tak tahu dah nak buat apa, blur. Baik, what happened? Pada ketika itu, tuan dan puan, bila saya duduk di rumah, saya melayan perasaan, duduk dalam bilik, letak tangan atas kepala, tengok dinding, hari-hari tak buat apa-apa. Memang betul-betul loser lah. Senang cerita. Mak hari-hari tanya, kenapa, apa kau nak buat dengan hidup? Saya tak boleh nak jawab nak buat apa dengan hidup. Sampai level, tuan dan puan, saya yakin ada orang di kalangan kita yang sedang menonton mungkin depressed, tertekan dengan kehidupan yang berlaku kepada kita. Dan apa berlaku? Alhamdulillah, takdir Allah, masa tu cikgu saya, guru saya telefon saya. Ada satu pagi, saya ingat lagi, saya tak tahu nak buat apa, bangun subuh tu beliau telefon saya. Assalamualaikum Tuan Fahdi. Saya pun jawab, Waalaikumsalam. Tuan Fahdi nak ikut Ambo jual buku tak? Masa tu beliau jual buku. Siapa pernah tengok buku Mudahnya Menjemput Rezeki? Kalau anda pernah tengok, itulah guru saya. Beliau kata, nak ikut jual buku tak? Saya kata, nak. Sebab apa? Sebab saya tak tahu nak buat apa dah dekat rumah. Dengan satu syarat. Saya kata, apa syaratnya? Habiskan satu juzuk Al-Quran, kita keluar. Assalamualaikum. Pak tak telefon. Saya pun cepat-cepat ambil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mak pun tengok daripada jauh. Mana aku? So, habis tak? Habis satu juzuk. Lepas habis, saya telefon kepada cikgu saya. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Selesai tuan. Tunggu 5 minit. Ambo sampai. Ambo tu dalam bahasa Kelantan saya lah. 5 minit lepas tu beliau sampai depan rumah. Saya pun naik kereta beliau. Start daripada hari tu, saya jadi driver kepada guru saya. Tapi anda kena faham, ketika itu driver yang berada dalam keadaan mental state yang tak betul. Saya nak jadi pemarah, nak marah orang sebab apa? Sebab duit tak ada, emosi tak stable, bisnes melingkup. Bila bisnes saya melingkup, tuan-tuan, saya cuba macam-macam bisnes lah. Saya jual tanah dan sebagainya, nak buat hartanah, tapi tak jadi, bukanlah tak jadi, tak berapa nak membesar. Sebab apa? Sebab mental state tak betul. Saya tidak bersyukur dengan apa yang saya ada. Walhal pada ketika saya tak ada duit tu, saya masih ada tubuh badan yang sihat. Ada mulut boleh bercakap, ada mata boleh melihat, ada tangan boleh bergerak. Tapi saya tidak melihat semua itu. Bagi saya, aku just nak 1 juta pertama hidup pada ketika itu. Dan ketika saya jadi driver kepada Ustaz Faturi, saya ingat lagi satu perkara paling impact pada saya. Saya ingat lagi masa tu beliau kata nak pergi ke Kuala Lumpur daripada Pasir Putih. Saya pergi rumah beliau, bawa beg semua. Sampai rumah, saya pun tengok, kereta ni ke? Dalam hati saya, pakai kereta yang tak berapa nak canggih lah. Budak-budak muda kan, nak kereta canggih, cantik. Beliau pula jenis old school, pakai kereta Volvo S40. Memang tak cantik, tuan-tuan. Jadi saya kata, tak apalah, masuk dalam kereta, nasib baik ada aircon. Saya duduk dalam kereta, tuan-puan, start kereta, semua pakai seat belt dan semua. Saat keluar je daripada rumah, biasalah orang muda akan cari radio, betul tak? Saya cari radio, jumpa satu stesen radio. Bunyi je radio tu, guru saya terus pandang kepada saya, dia angkat tangan, dia kata, Tuan Fahdi, tutup radio istighfar. Masya Allah. Saya tutup radio dalam keadaan marah, pegang steering macam ni, ketak orang Kedah kata, ketak. Sebab kena marah. Kita ni orang muda, meluap emosi pula tak stable masa tu. Kena marah pula. Tapi sebab kita ni driver, maka kita pun tahan istighfar. Saya istighfar 8 jam.
400 km nak sampai ke Kuala Lumpur. Anda bayangkan, tak ada sepatah pun keluar, melainkan nak berhenti makan dan solat. Bermula daripada situ, guru saya pesan, jangan bercakap apa-apa pun. Kalau jumpa dengan orang, senyap. Jangan cakap. Misal kata beliau jumpa dengan orang lain, dia tanya nama saya tak boleh jawab nama saya. Nama saya sendiri pun saya tak boleh bagi tahu. Guru saya akan bagi tahu apa nama saya. Tuan dan puan, what happened? Lesson learn terbesar, right, adalah yang saya belajar pada ketika itu, yang akan relate dengan art yang ketiga adalah bila kita nak sukses, anda kena ada right you. Right you. Anda tu kena betul. Untuk anda capai apa yang anda nak capai, anda kena ada right vehicle, kenderaan yang anda pakai sekarang ni, tempat anda kerja ataupun bisnes yang anda lakukan, itu right vehicle. Anda kena ada right knowledge, ilmu yang betul untuk anda sampai ke tempat itu. Tapi tanpa right you, RY, anda tidak akan sampai ke tempat yang anda nak sampai. Boleh faham? RY, anda yang betul. Disebabkan itu, bila saya start istighfar, saya mula tidak banyak cakap, saya banyak memerhati. Kalau jadi apa-apa, saya senyum saja. Saya start untuk dapat right me, right? Iaitu kalau anda right you, kita akan jadi orang yang lebih baik. Okay? Kita observe, fikir dan bertindak. Boleh-boleh? Right? Kenapa kita tak capai? Mungkin kita ada vehicle yang betul dah, kita ada ilmu yang betul, tapi kita tidak ada kita yang betul. Betul apa? Betul mindset. Mindset yang tepat. Positif. Kalau nampak benda negatif, ini positif. Kalau nampak benda tak boleh, ini adalah peluang. Bukan tengok benda tak boleh, tapi tengok peluang. Peluang apa? Peluang untuk perbaiki diri sendiri. So, right you. Mindset kena betul. That's why dalam evolusi nanti, saya akan sharekan kepada anda macam mana untuk anda perbetulkan your mindset. Supaya anda dapat mindset A-class. Right? Mindset jutawan, supaya anda boleh capai apa yang anda nak capai, insya-Allah. Semoga video yang ketiga ini boleh membantu anda. Ingat, untuk anda capai apa yang anda nak capai, RV, right vehicle, RK, right knowledge, RU, right you, insya-Allah. Klik butang di bawah kalau anda berada dekat website, ataupun link kalau anda berada di YouTube dan Facebook, ataupun dekat IG. InsyaAllah kita akan jumpa di training evolusi nanti. Saya tak sabar nak jumpa dengan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.